Okay, hari ni sekarang kita akan bincang macam mana nak jawab soalan sistem persamaan yang melibatkan 3 formula ubah. Okay, soalan saya akan tunjukkan nanti ada 3 bentuk. Okay, tak tahulah masuk dalam exam mana satu, tapi kita akan go through satu persatu lah. Okay, macam contoh yang pertama ni ialah soalan melibatkan 3 formula ubah. Okay, let's go. Okay, soalan pertama dia bagi ialah 2x tolak 2y tolak 3z sama dengan 12. Ini kita letak sebagai persamaan pertama. Okay, persamaan kedua ialah negatif 3x tolak y tambah 2z sama dengan negatif 12. Ini sebagai persamaan kedua. Dan ini pula 2x tolak 3y tolak z sama dengan negatif 9. Ini sebagai persamaan ketiga. Okay, untuk nak pilih untuk kaedah penghapusan, kita pilih yang mana yang lebih mudah untuk kita darab. Okay, contohnya kat sini kita tengok satu yang ada 2y, 2s dan negatif 3z. Okay, yang nombor 2 ialah negatif 3s, negatif y tambah 2z. Maksudnya kat nombor 2 ni ada satu y saja. Maknanya y ni kita boleh darab untuk kita nak hapuskan dalam proses seterusnya. Jadinya yang sesuai kita boleh pilih ialah 1 dengan 2 dahulu. Okay, untuk 3 boleh ubah ni kita kena selesaikan sedikit demi sedikit. Okay, kita tulis dulu persamaan kedua. Negatif 3s tolak y tambah 2z sama dengan negatif 12. Okay, yang kedua, yang pertama persamaan pertama ialah 2x tolak 2y tolak 3z sama dengan negatif 12. Okay, kita nak hapuskan y kat sini, jadinya sini ada 1y tapi kat sini ada 2y. Jadi kita nak hapuskan y, kita kena pastikan nilai y itu sama. Nak buat macam mana? Kita darabkan semua kat sini. Untuk persamaan pertama ini kita darabkan semua dengan 2. Sini kanan darab 2, kiri pun darab 2. Okey, darab dengan 2 Okey, kuasa 2. Okey, bila darab dengan 2 kita akan dapat negatif 3s tolak 2y tambah 4z sama dengan negatif 24. Okey, kita letak kat bawah sebagai persamaan keempat. Okey, ini kita letak kat bawah dia. Okey, dapat 2x tolak 2y tolak 3z sama dengan 12. Okey, lepas tu kita nak hapuskan. Kalau kita tengok simbol dia sama, contoh negatif atau positif, kita kena tolak. Okey, maksudnya persamaan atas persamaan bawah tu kena tolak. Jadinya negatif 6s tolak 2s dapat negatif 8s. Negatif 2y tolak dengan negatif 2y akan jadi kosong sebab negatif 2 tambah 2 jadi kosong lah. Okay, kita boleh hapuskan. Positif 4z tolak dengan negatif 3. Tolak jadi positif. Akan jadi positif 7s. Jadi tambahlah. Maksudnya 4 tambah 3. 4 tambah 3. Okay, jadi tambah 7z. Okay, negatif 24 tolak dengan 12 jadi negatif 36. Okay, ini persamaan yang kita dapat. Okey, yang kedua kita tengok yang mana sesuai pula untuk kita buat persamaan. Kita tengok nombor 2 mesti kita kena ambil. Okey, nombor 3 dia ada 3y. Okey, y yang nombor 2 ada 1y, jadi kita boleh darab dengan 3 lah. Okey, jadinya persamaan ketiga kita nak buat. Okey, negatif 3y negatif 3s tolak y tambah 2z sama dengan negatif 12. Okey, kita nak darab semua dengan 3 sebab nak hapuskan y itu. Jadi semua darab 3. Okey, negatif 3 darab 3 negatif 9. Negatif y darab 3 negatif 3y. 2 darab 3 tambah jadi 6z. Okey, negatif 12 darab 3 negatif 36. Ini persamaan yang kelima yang kita buat. Okey, persamaan ketiga kita letak kat bawah. 2x tolak 3y tolak z sama dengan negatif 9. Okey, kita hapuskan dia. Okey, kat sini dia sama tanda. Maksudnya dia negatif. Jadi kita boleh tolak lah. Kita kena letak tolak supaya dia jadi tambah. Okey, negatif 9s tolak 2s dapatlah negatif 11s. Negatif 3y tolak dengan negatif 3 akan jadi tambah lah. Negatif 3 tambah 3 jadi kosong lah. Jadi kita hapuskan y. 6z tolak dengan negatif z, jadi kita tambah, jadi tambah dengan z 7z sama dengan negatif 36 tolak dengan negatif 9, jadi negatif 36 tambah dengan 9, jadi dapatlah negatif 27.
Okey. Okey, kita tengok, kita ambil persamaan kita dah buat di persamaan ke-7 kita buat, kita tengok, kita gabungkan dia dengan persamaan yang kat bawah, yang kat atas kita dah buat tu. Okey, kita tengok negatif 8x tambah dengan 7z sama dengan negatif 36. Okey, negatif 11x tambah 7z sama dengan negatif 27. Okey, kat sini z tu dia dah sama, masa nilai dia sama 7z dan kita boleh hapus. Nak hapus macam mana, kita boleh tolak lah, sebab tanda yang sama kita kena tolak. Okey, negatif 8 tolak dengan negatif 11 akan jadi negatif 8 tambah 11 jadi 3x. Z ni kita dah hapuskan. Okey, negatif 36 tolak dengan 27, tolak dengan negatif 27 jadi negatif 36 tambah 27. Okey, jadi akan jadi negatif 9. Okey, lepas tu pindah 3 ke bawah jadi negatif 9 bahagi dengan 3. Jadinya x sama dengan negatif 3. Okey, sekarang kita dah dapat cari semuanya. Kita nak cari untuk nilai y dengan z pula. Kita pergi yang nilai z dululah. Okey, kita ambil nilai x sama negatif 3, kita letak dalam nilai z. Okey, kita ambil letak kat sini lah. Kita pilih mana-mana, tak kisahlah pilih persamaan 7 ke 8 ke, tak kisah, asalkan pilih mana-mana, asalkan jawab nilai tu kena betul lah. Okey, kita letak dekat persamaan 8. Okey, kita letak x dekat persamaan 8, dapat negatif 8 bracket negatif 3 tambah 7z sama dengan negatif 36. Jadi negatif 8 dah, negatif 3 dah 24. Okey, tambah dengan 7z sama dengan negatif 36. Okey, negatif 36 tolak dengan 24. Okey, inilah 7z. Okey, 7z sama dengan negatif 60. Z sama dengan negatif 60 per 7. Nilai z kita dah cari, sekarang cari nilai y. Okey, nak cari nilai y, pilih mana-mana, tak kira persamaan pertama boleh, persamaan kedua boleh, persamaan ketiga pun boleh, ikut mana-mana. Okey, kita pilih persamaan kedua lah. Okey, persamaan kedua, kita letak nilai y x dengan z tu. Negatif 3, x dia ialah negatif 3. Okey, tolak dengan y, kita kena cari, tambahkan 2, nilai z ialah negatif 60 per 7 sama dengan negatif 12. Okey, negatif 3 dapat negatif 3 dapat 9. Negatif y, okey, 2 dapat negatif 60 per 7 jadi negatif 120 per 7 sama dengan negatif 12. Okey, kat sini hati-hatilah, kena pindah satu persatu lah. Okey, negatif y, okey, ni nombor pindah ke sebelah kanan jadi negatif 12 negatif 12 tambah 120 per 7 tolak 9. Jadi kita akan dapat, tekan kalkulator, kita akan dapat 20 negatif 27 per 7. Tapi inilah negatif y, kita nak nilai y. Nilai y ialah dah semuanya negatif 1, nak hapuskan negatif tu, jadi y sama dengan 27 per 7. Jadi jawapan akhirnya ialah x sama dengan negatif 3, y sama 27 per 7, z sama dengan negatif 60 per 7. Siap. Soalan bila melibatkan persamaan serentak dalam satu baris, maksudnya dibaris sama dengan sama dengan. Okey, kat sini kita jangan risau sebab kita kena pisahkan satu persatu. Okey, dia ada satu ni ungkapan pertama, yang kat tengah ni ungkapan kedua, yang kat sebelah kanan tu adalah ungkapan ketiga. Maksud sama dengan itu maksudnya ialah satu ni sama dengan dua, dua ni sama dengan tiga, dan tiga ni sama dengan satu. Itu maksud dia lah. Jadinya kita tulis balik dalam satu ungkapan, satu persamaan, kita dapat 3x tambah y tambah 1 sama dengan 5 dalam bracket x tolak y. Okey, itu persamaan pertama. Persamaan kedua ialah saya ambil satu dengan 3 lah. Jadi 3x tambah y tambah 1 sama dengan x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okey, kan kita pemudahkan yang mana? Okey, yang sebelah yang persamaan pertama ni kita pemudahkan lah. Okey, kita dapat 3x tambah y tambah 1 sama dengan 5x tolak 5y. Kat sini kita kembang 5 darab x, 5 darab negatif y. Okey, lepas tu kat sini kita letakkan, sebab kat sini kita letakkan x sebagai penyebut. Okey, maksud kita letakkan x sebagai penyebut, jadinya semua
X ini pindah ke sebelah kanan. Now Y dengan nombor ni pindah ke sebelah kiri. Jadi kita dapat 3X tolak 5X sama dengan negatif 5Y tolak Y tolak 1. Jadi kita dapat negatif 6Y tolak 1. 3X tolak 5X dia dapat negatif 2X. Okey, kita tukar dulu tanda dia. Negatif, kita tukar negatif kepada positif untuk X tu. Jadi kita darab dengan negatif 1 sebelah kiri, sebelah kanan pun darab dengan negatif 1. Jadi kita dapat 2X sama dengan 6Y tambah 1. Seterusnya pindah 2 tu ke sebelah kanan. Jadinya X sama dengan 6Y tambah 1 bahagi dengan 2. Okey, itu yang pertama-tama. Jadi kita gantikan sama ini ke dalam persamaan yang ke atas itu. Jadi kita dapat 3 dalam bracket 6Y tambah 1 dalam bracket. Jangan lupa bahagi dengan 2 tu. Bahagi 2 tu masih bahagi semua. Okey, tambah Y tambah 1 sama dengan, okey, X kuasa 2 maksudnya ialah dalam bracket 6Y tambah 1 bahagi 2 dalam bracket juga. Tolak dengan Y kuasa 2. Okey, kat sini kita kembangkan yang mana boleh kembangkan. Contoh kat sini kita kembangkan 3 ke dalam 6Y ke dalam 1 kita. Okey, maksud kembang tu maksud dia darab semua lah. Jadi 6 darab 3 18Y tambah dengan 3 bahagi dengan 2. Okey, tambah dengan Y tambah dengan 1. Okey, untuk yang bracket tu masuk kuasa 2 tu maksudnya ialah bracket dengan bracket. Maksudnya ada 6Y tambah 1 bahagi 2. Bracket pertama, bracket kedua 6Y tambah 1 bahagi 2. Itu bracket kedua. Tolak dengan Y kuasa 2. Sebab apa? Sebab contoh A kuasa 2 sama dengan A darab A. Kali contoh ini bracket pertama, ini bracket yang kedua awak tu. Okey. Okey, yang seterusnya yang kat bawah kita selesaikan. Okay. Untuk bahagi 2 tu maksudnya kita pisahkan dia. 18Y bahagi dengan 2. Itu maksud bahagi 2 bawah sekali tu maksudnya dia bahagi, semua tu bahagi dengan 2. Jadinya 3/2. Okey, tambah dengan Y tambah dengan 1. Okey, untuk bracket ni kita kembangkan satu persatu dulu lah. Okey, kita kembang masuk semua. Okey, jadi kita dapat 36Y kuasa 2 tambah dengan 6Y tambah 6Y tambah dengan 1. Jangan lupa bahagi dengan, okey, yang kat bawah ni kalau denominator 2 ni dah kena darab dengan bracket yang sebelah lagi. Maksudnya 2 tu dengan darab dengan 2. Mana yang bawah darab dengan yang bawah. Jadi 2 darab dapat 4. Tolak dengan Y kuasa 2. Sekarang kita memudahkan. 18/2 maksudnya ialah 9Y. 9Y tambah Y dapat 10Y. Okey, 3/2 tambah 1 dapatlah 5/2. Okey, kita dapat 5/2. Okey, 36. Okey, kita bahagikan, kita pecahkan 36Y kuasa 2 bahagi dengan 4. 6Y tambah 6Y sama dengan 12. Jadi 12Y bahagi dengan 4 tambah dengan 1/4 tolak dengan Y kuasa 2. Okey, tulis balik Y 10Y tambah 5/2. Okey, 36 kita bahagi dengan 4 dapat 9. 9Y kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2 dapat 8Y kuasa 2. Okey, 12 bahagi 4 dapat 3. Jadinya tambah dengan 3Y tambah dengan 1/4. Okey, bila sampai saat ni dia ada pecahan kan. Okey, untuk nak hapuskan, kita tak nak sebenarnya, supaya memudahkan pengiraan, kita kena hapuskan pecahan. Nak hapuskan pecahan tu macam mana? Kita kena darab semua tu dengan gandaan yang sama dengan dia. Contohnya 2 ni ialah 2 juga, 4 ialah ganda bagi 4. Maksudnya 2 darab 2 dapat 4 kan. 4, jadinya 4 ni yang paling besar, gandaan sepunya yang paling kecil untuk antara kedua dengan 4. Jadi kita kena darab semua dengan 4. Okey, dapat 4 darab 10 dapat 40Y. 5/2 darab dengan 4 kita dapat 10. Okey, 4 darab 8 dapat 32 Y kuasa 2. 4 darab 3Y dapat 12Y. Okey, 1/4 darab 4 dapat 1. Sekarang kita dah hapuskan pecahan. Sekarang kita selesaikan untuk dapatkan kuadratik tu. Okey, kita tengok kesebabkan Y tu kuasa 2. Okey, kita pindah semua ke sebelah kanan. Okey, semua tu pindah sana sebab senang untuk kira nanti. Sebab supaya dalam kuadratik, kalau ada Y kuasa 2 atau X kuasa 2 tu kena pastikan dalam bentuk negatif.
Jadi kita pindah semua ke sebelah kanan, kita dapat 32y kuasa 2 tambah 12y tolak 40y tolak 10 tambah 1. Jadi kita akan dapat kosong sama dengan 32y tolak dengan 28y tolak dengan 9. Okey, dalam kuadratik awak belajar ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Sama jugalah ay kuasa 2 tambah by tambah c sama dengan kosong. Kita kena tahu tak kira apa-apa pun boleh ubah pun asalkan a dengan b, c tu dia ada nilai dia. Okey, sekarang kita guna persamaan kuadratik. Okey, nak guna persamaan kuadratik ialah kita ambil guna formula ialah f ataupun y sama dengan negatif p tambah tolak b kuasa 2 tolak 4ac dalam punca kuasa 2 bahagi dengan 2a. Okey, jadi kita dapat y sama dengan negatif b dia ialah negatif b dia ialah negatif 28. Okey, negatif dengan negatif 28. Okey, tambah tolak b kuasa 2 ialah negatif 28 kuasa 2 tolak dengan 4. A dia ialah 32. Okey, A dia ialah 32, C dia ialah 9. Okey, C dia ialah negatif 9. Okey, dalam set dalam punca kuasa 2 bagi dengan A iaitu 32. Jadi kita akan dapat y sama dengan negatif jumpa negatif jadi positif lah, 28 tambah tolak. Okey, kita tekan kalkulator, negatif 28 kuasa 2 tolak dengan 4 darab 32 darab dengan negatif 9. Okey, kat sini aku tekan kalkulator dengan hati-hati, tekan satu-satu dengan hati-hati. Okey, supaya tak ada silap tambah tolak tanda tu lah. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2 1936. Okey, bahagi dengan 64. Okey, kita pemudahkan dahulu kalau boleh pemudahkan. Kalau kita tekan, kita punca kuasa 2 tu nilai tu kita tukar kepada perpuluhan. Kalau ada perpuluhan lah, kalau tak ada perpuluhan kalau ada nombor pula tak apalah, kalau dapat perpuluhan biar nama perpuluhan. Okey, kalau perpuluhan kena tulis 4 tempat perpuluhan, jangan tulis 2 tempat perpuluhan untuk pengiraan supaya markah awak tak lari dapat jawapan awak tak lari daripada jawapan sebenar. Jadi tambah tolak punca kuasa 2 136 ialah 44. Jadi 44 bagi dengan 64. Okey, tambah tolak maksudnya dia ada dua jawapan. Okey, maksudnya ialah y sama dengan 28 tambah 44 bagi dengan 64 itu 1. Jadi kita kira y sama dengan 1/1.125. Ini pula lah y sama dengan 28 tolak 44 sama dengan bahagi dengan 64. Kita akan dapat negatif 0.25. Okey, ni bukan jawapan akhir ya. Kita jawapan y dah ada, kita kena cari nilai x pula. Okey, apabila y sama dengan 1.125, x sama dengan berapa? Kita ambil persamaan ini. Okey, x sama dengan 6. Okey, 6y tambah 1, 6.1.125 tambah dengan 1 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat x sama dengan, okey, kat sini kita akan dapat x sama dengan 3.875. Okey, manakala kat sini pula apabila y sama dengan negatif 0.25, okay, kita akan dapat x sama dengan 6 darab negatif 0.25 tambah 1. Okay, x sama dengan 6 darab negatif 0.25 tambah dengan 1 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat negatif 0.25 juga. Jadi ada 2 jawapan, ada 4 jawapan lah awak akan dapat. Okey, itu dahulu. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, soalan dibagi ialah sekepai kertas berwarna segi 4 tempat dilipat dengan dipotong pada garis lurus PT. Maksudnya kat sini dia potong pada garis PT. Okey, PT. Lepas tu dia ada PQ ialah Y, QR ialah X, lepas tu TR ialah 4 dan ST ialah 4X. Okey, ni kita cuba letak tu. Kalau sebelah kanan 3X, sebelah kiri pun kalau QR
3x dah. PS pun 3x. Lepas tu kata maklumat pertama, perimeter dan luas trapezium yang tinggal masing-masing ialah 32 dan 48. Okey, maksudnya trapezium. Okey, trapezium tu apa benda? Trapezium tu kalau dia dah lipat pada segitiga tu dilipat, lepas tu dipotong, jadi dia akan bentuk trapezium lah. Trapezium dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, mana sinilah Y, sinilah 3x dan inilah 4. Okey, PT ni kita kena cari kan. Okey, nak cari PT macam mana? Okey, kita tengok ialah kalau perasan dia berbentuk segitiga tegak kan, segitiga sudut tegak kat sini. Okey, dibagi sini 4x kat bawah, ST 8x, PS ialah semestinya 3x. Jadi nak cari PT ataupun hypotenuse kan, sini panggil hypotenuse. Kalau segitiga sudut tegak, apa yang kita kena guna? Formula kita kena ingat ialah teorem Pythagoras. Pythagoras kata apa? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, sekarang kita nak cari PT. Okey, PT ialah C kuasa 2. Okey, PT kuasa 2. A kuasa 2 ialah 3x. Okey, 3x dalam braket kuasa 2 tambah dengan 4x dalam braket kuasa 2 sama dengan PT kuasa 2. Okey, 3x kuasa 2 kita kuasa 2 kan semua. Okey, jadinya 9x kuasa 2. Bukan 3x kuasa 2 tapi 9x kuasa 2. Okey, 4x kuasa 2 kita kuasa 2 kena dapat 16x kuasa 2 sama dengan PT kuasa 2. Okey, tambah kuasa 2 tu dah sama. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 tu kita dah sama kan. Boleh ubah dia sama, jadi kita boleh tambah, jadilah dia 25x kuasa 2 sama dengan PT kuasa 2. Okey, PT ni kuasa 2 dia pindah ke sebelah kanan, jadi dia akan jadi okey, kuasa 2 pindah sebelah sana dia jadi 25x kuasa 2 dalam punca kuasa 2. Jadi kita punca kuasa 2 25, punca kuasa 2 25, kita akan dapat 5 x kuasa 2, punca kuasa 2 x kuasa 2 ialah x. Jadinya kita dapat PT sama dengan 5x. Jadi ini dapat PT ialah 5x kat sini. Okey, dia kata bentuk dua persamaan berdasarkan maklumat dia bagi. Berdasarkan maklumat dia bagi, maksud maklumat yang inilah dekat pernyataan dia bagi tu. Okey, pernyataan pertama kita boleh buat ialah perimeter sama dengan sama dengan kita dapat cari tadi ialah 3. Okey, perimeter kita cari tadi ialah 5x tambah y tambah 3x tambah 4. Okey, perimeter apa benda? Perimeter tu ialah sekeliling. Jadinya bagi trapezium ni ialah sekeliling dia kat sini lah. Okey, jadi sekeliling dia tu. Jadinya dia bagi kat sini perimeter dia ialah 32. Okey, ni kita permudahkan. Jadinya kita akan dapat 5x tambah 3x dapat 8x. Y terbiarkan tambah dengan 4. Okey, 4 kita pindah ke sebelah sana. 4 positif tambah 4 kita pindah dia tolak 4. Jadi 32 tolak 4 sama dengan 8x tambah y. Jadi 28 sama dengan 8x tambah y. Okey, tutup persamaan kita yang pertama. Persamaan kita yang kedua ialah dikata luas trapezium. Okey, formula trapezium kena ingatlah, luas trapezium TRPZ trapezium sama dengan 1/2 dalam braket hasil tambah 2 selari H2 2S, maksudnya hasil tambah atas dengan bawah yang selari, maksudnya dia selari lah, dia tak akan bertemu. Okey, darab dengan tinggi. Okey, luas trapezium dia bagilah 48. Okey, 1/2. Okey, hasil tambah dua tempat yang selari tu ialah Y dengan 4, jadinya Y tambah dengan 4 darab dengan T ialah 3x. Okey, jadi kita permudahkan, kita akan dapat 1/2 darab dengan 3x dapat 3/2 x y tambah 4. Okey, 48. Okey, kat sini kita nak permudahkan. Okey, 32 ni kita pindah tempat yang ada nombor. Jadi kita dah pindah sana, 2 pindah atas jadi darab, 3 pindah sana jadi bahagi. Jadi 48 bahagi 3 darab dengan 2 sama dengan x braket y tambah 4. Jadi kita akan dapat 48 dapat 96 bagi tagak 4 lah 30. Okey, 96 bagi 2 96 bagi 3 32. Okey, 32. Ini kembangkan, kita akan dapat x y tambah dengan
4S. Jadi inilah persamaan awak yang kedua. Kita hitung panjang PQ dan QR. Okey, PQ tu apa dia? PQ dia bagi inilah Y. Jadi cari nilai Y. QR ialah 3S. Jadi kita kena cari nilai X dulu, kena darab dengan 3. Okey, maksudnya kita kena guna persamaan serentak lah. Okey, persamaan serentak dibagi kat sini 28 sama dengan 8S tambah Y. Jadinya kita boleh samakan jadikan salah satu sebagai penyebab. Okey, kita tengok kat sini dia bagi Y itu sorang-sorangkan. Jadi kita senangkan Y itu sebagai penyebul lah. Maksudnya Y sebagai kepala kita. Okey, jadi kita dapat 8X pindah ke sebelah kiri. Dia dapat 28 tolak 8X sama dengan Y. 28 tolak 8 sama dengan Y. Kita masukkan dia ke dalam persamaan kedua. Kita akan dapat 32 sama dengan X. Dalam bracket Y kita dah ganti. Okey, nilai Y ungkapan Y sekali lah 28 tolak 8S. Jadi 28 tolak 8X tambah dengan 4X. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, ini terkembang dan kita kembang. Jadi dapat 28X tolak 8X kuasa 2 tambah 4X. Okey, bila dah dapat kuadratik, kita sebaiknya pastikan kuadratik itu nilai A tu lebih besar pada kosong ataupun nilai A tu positif. Contoh kita tahu bentuk umum kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kat sini kita nak pastikan nilai AX kuasa 2 tu pastikan dia positif. Kita tak nak ini supaya boleh mudah lah bila kita nak guna formula ataupun persamaan ataupun kita nak kita selesaikan guna perfaktoran ataupun guna rumus. Okey, jadi kita pindah semua ke sebelah kiri, pindah semua ke sebelah kiri, pindah semua ke sebelah kiri. Kita dapat 8X kuasa 2. 28X ialah positif pindah sana jadi negatif 28X tambah 32. Okey, 28X negatif positif 4X pindah sana jadi negatif 4X. Okey, 32 tambah 32 sama dengan kosong. Jadi kita pemudahkan 8X kuasa 2 negatif 28X tolak 4X jadi dapat negatif 32X tambah 32 sama dengan kosong. Okey, kat sini kita nampak 8, 32 ni ialah satu gandaan yang sama. Maksud salah satu gandaan tu 8 kali 4 dapat 32. Jadi kita boleh bahagikan semua dengan 4 ataupun darab dengan 1/4. Okey. Maksud kalau sebelah kiri darab 1/4, sebelah kanan pun kena darab dengan 1/4. Itu konsep matematik ya. Kalau sebelah kanan darab 1/4, sebelah kiri pun kena darab 1/4. Jadinya 8 darab dengan 8 okey, saya silap, bukan darab 1/4, kena darab dengan 8. Maksudnya sebab dia gandaan yang sama kan. Jadi kita kena darab dengan 8. Jadi kalau sebelah kiri darab dengan 1/8, sebelah kanan pun kena darab 1/8. Sebab apa? 32 tu ialah ganda bagi 8 kan. Maksudnya 32 bagi 8 dapat 4. Maksudnya 32 boleh dibagi dengan 8. Jadinya 8 bagi 8 kita dapat 1 lah. Okey, 32 bagi 8 dapat negatif 4x. 32 bagi 8 dapat positif 4. Okey, kosong bagi 8 kita akan dapat kosong jugalah. Okey, ingat dah, kalau sebelah kiri darab dengan apa-apa nombor, sebelah kanan pun kena darab dengan nombor yang sama dengan sebelah kiri itu. Itu konsep matematik. Kalau awak salah buat tu, salah lah itu. Ingat tu. Jadi kita dapat macam ni. Okey, kita boleh guna kaedah, kita boleh guna perfaktoran ataupun rumus algebra lah. Tapi kat sini kalau tekan kalkulator pun boleh dapat juga. Okey. Tapi kalau guna perfaktoran boleh. Sebab macam mana? Okey, sebabnya dia ada 1x. X tu nilai A 1, ni pula C dia adalah 4. Ini pula negatif 4. Ni maksudnya kat sini inilah X, inilah X. 4 itu kenapa dia dapat negatif 4x? Maksudnya di sini dia ada tambah 2x tambah daripada 2x. Maksudnya kat sini 4 dari sini kita pecahkan menjadi negatif 2 darab negatif 2. Sebab apa? Negatif 2 darab negatif 2 dapat positif 4. Okey, X darab X dapat X kuasa 2. Jadi kita kurangkan dia. Dia dapatlah dia X tolak 2 X tolak 2 sama dengan kosong. Okey, X tolak 2 ni dia benda yang sama. Jadi kita boleh masukkan pemudahkannya jadi kuasa 2. Okey, sama dengan kosong.
Siapa? X tolak 2. Contoh kalau okay, A darab A, dia benda yang sama kan, sepatutnya jadi A kuasa 2. Kalau contoh lagi, AB darab dengan AB, jadi kita akan dapat A kuasa 2, B kuasa 2, ataupun AB dalam bracket kuasa 2 macam tu. Okay, jadi nilai boleh cari X tolak 2 sama dengan kosong. Sebab dia sama dengan kosong, jadi kita kena samakan dengan kosong, jadi X sama dengan 2. Okay, carilah nilai X. Nilai Y pula kita cari. Okay, nilai Y kita ambil daripada sini kan. Jadi 28 tolak 8 dah tukar kepada 2 sama dengan Y. Okay, 28 tolak 16 sama dengan Y. Jadi Y sama, okay, jadinya 28 tolak 16 saya dapat 12 sama dengan Y. Jadi Y itu sama dengan 12, di mana dia pun sama dengan PQ. Jadi PQ sama dengan 12. Okay, maksudnya PQ kat sini sama dengan 12. Okay, PT pula, QR pula. Okay, QR ialah sama dengan 3X. Okay, X kita dah dapat cari, iaitu X ialah 2. Gantikan saja, dah dapatlah 6. Jadi QR sama dengan 6. Jadi itu saja.